Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar, ibu bapa dan guru-guru yang berada di luar sana. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat hendaknya. Hari ini di bawah program Kelantan Ikhlas bersama saya Cikgu Nozaini binti Muhammad Nur, guru sains dari SMKA Tuk Bacuk Kelantan. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk sains tingkatan 3 di bawah tema 1, bab 1, rangsangan dan gerak balas. Seterusnya, kita akan lihat kepada standard kandungan bagi tajuk ini. Tajuk ini mengandungi 4 standard kandungan. Hari ini saya akan fokuskan kepada standard kandungan yang keempat, iaitu 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Seterusnya kita akan lihat kepada standard pembelajaran bagi standard kandungan ini. Standard pembelajaran di dalam standard kandungan 1.4 ini ada 2. Yang pertama, 1.4.1 menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan, dan yang keduanya 1.4.2 berkomunikasi mengenai bagaimana organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Berdasarkan standard pembelajaran ini, pengajaran hari ini cikgu akan fokuskan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, jenis penglihatan bagi haiwan, yang kedua, pendengaran haiwan, dan yang ketiganya, bagaimana organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Kita teruskan kepada fokus yang pertama, iaitu jenis penglihatan haiwan. Terdapat 2 jenis penglihatan bagi haiwan, iaitu penglihatan monokular dan penglihatan stereoskopi. Apakah yang dimaksudkan dengan penglihatan monokular dan apakah pula yang dimaksudkan dengan penglihatan stereoskopi? Penglihatan monokular ialah penglihatan yang menggunakan setiap mata secara berasingan. Mata haiwan yang memiliki penglihatan monokular biasanya berada di kiri dan kanan kepala, ataupun kita katakan berada di sisi kepala. Penglihatan stereoskopik pula ialah penglihatan yang menggunakan kedua-dua mata secara serentak. Mata haiwan berada di bahagian hadapan kepala. Mari kita lihat contoh-contoh haiwan yang mempunyai penglihatan monokular. Di sini ada 5 jenis haiwan yang mempunyai penglihatan monokular, iaitu ikan, ayam, arnab, kuda dan zirafah. Bagaimana dengan tikus? Tikus juga mempunyai penglihatan monokular sama seperti ikan, arnab, ayam, kuda dan zirafah. Kita boleh mengenali haiwan-haiwan yang mempunyai penglihatan monokular berdasarkan kepada 2 ciri. Yang pertama, kedudukan mata haiwan tersebut berada di sisi kepala, iaitu di kiri dan kanan kepala. Dan yang keduanya, kesemua haiwan yang mempunyai penglihatan monokular memakan pengeluar, iaitu tumbuhan. Dan di dalam suatu rantai makanan, haiwan yang mempunyai penglihatan monokular merupakan pengguna primer, iaitu haiwan yang memakan pengeluar atau tumbuhan dan menjadi makanan kepada haiwan lain.
Contoh-contoh haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik ialah burung hantu, harimau, singa dan kucing. Adakah helang juga mempunyai penglihatan stereoskopik? Adakah terdapat persamaan antara helang dengan haiwan-haiwan yang disenaraikan tadi? Ya, ada persamaan antara helang, kucing, burung hantu, harimau dan singa. Persamaan yang pertama, kedua-dua mata bagi haiwan-haiwan tersebut berada di hadapan kepala. Yang kedua, kelima-lima haiwan ini merupakan haiwan pemangsa atau dari kumpulan karnivor. Jadi, ini menunjukkan bahawa helang juga mempunyai penglihatan stereoskopik. Di dalam rantai makanan, haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik ini merupakan pengguna sekunder ataupun pengguna tertier, iaitu haiwan yang memakan haiwan lain. Seterusnya kita lihat kesemua ciri bagi penglihatan monokular. Okey, ada 5 ciri bagi penglihatan monokular. Yang pertama, medan penglihatan kedua-dua mata tidak bertindih. Medan penglihatan mata kanan dan mata kiri tidak bertindih di tengah-tengah. Yang kedua, keluasan medan penglihatan yang luas memudahkan haiwan-haiwan ini melihat pemangsa dari semua arah. Yang ketiga, membentuk imej 2 dimensi. Yang keempat, tidak dapat menganggar jarak dan kedudukan musuh dengan tepat. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, penglihatan monokular ini biasanya dimiliki oleh haiwan yang menjadi mangsa kepada haiwan lain. Seterusnya kita lihat pula ciri-ciri bagi penglihatan stereoskopik. Penglihatan stereoskopik juga ada 5 ciri, sama seperti penglihatan monokular. Yang pertama, medan penglihatan kedua-dua mata bertindih di tengah. Yang keduanya, keluasan medan penglihatan adalah lebih sempit berbanding penglihatan monokular. Yang ketiga, imej yang dibentuk berbentuk 3 dimensi. Yang keempat, dapat menganggar jarak dan kedudukan mangsa dengan tepat. Dan yang kelima, penglihatan stereoskopik ini biasanya dimiliki oleh haiwan pemangsa yang memakan haiwan lain. Seterusnya, kita lihat pula perbezaan antara penglihatan monokular dengan penglihatan stereoskopik. Berdasarkan ciri-ciri bagi kedua-dua penglihatan yang telah disenaraikan tadi, kita boleh lihat perbezaan antara penglihatan monokular dengan penglihatan stereoskopik. Perbezaan yang pertama iaitu kedudukan mata. Bagi penglihatan monokular, mata haiwan berada di sisi kepala, iaitu di kiri dan kanan kepala. Berbeza dengan penglihatan stereoskopik, di mana kedua-dua matanya berada di hadapan kepala. Perbezaan yang kedua dari segi medan penglihatan. Medan penglihatan bagi penglihatan monokular ialah luas dan tidak bertindih. Tetapi bagi penglihatan stereoskopik, medan penglihatannya adalah sempit dan bertindih. Perbezaan yang seterusnya ialah dari segi imej yang terbentuk. Penglihatan monokular akan menghasilkan imej 2 dimensi, manakala penglihatan stereoskopik menghasilkan imej 3 dimensi. Haiwan yang memiliki penglihatan stereoskopik dapat menganggar jarak objek dengan tepat, tetapi
tidak bagi haiwan yang memiliki penglihatan monokular. Dan perbezaan seterusnya, penglihatan stereoskopik biasanya dimiliki oleh haiwan pemangsa, manakala penglihatan monokular biasanya dimiliki oleh haiwan yang menjadi mangsa ataupun haiwan yang menjadi makanan kepada haiwan lain. Setiap jenis penglihatan ada kelebihannya. Kelebihan bagi haiwan yang memiliki penglihatan stereoskopik ini, mereka mudah memburu mangsa untuk dijadikan makanan kerana keupayaan mereka menganggar jarak dan kedudukan mangsa dengan tepat. Kelebihan bagi haiwan yang mempunyai penglihatan monokular ini pula, di mana mereka dapat melarikan diri daripada musuh ataupun pemangsa disebabkan oleh keupayaan mereka melihat musuh dari semua arah. Seterusnya, kita lihat skop kedua pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pendengaran stereofonik. Apakah yang dimaksudkan dengan pendengaran stereofonik ini? Pendengaran stereofonik ialah pendengaran menggunakan kedua-dua belah telinga, telinga kiri dan telinga kanan. Dan bagi manusia, julak frekuensi pendengaran adalah terhad antara 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Seterusnya, kita akan lihat julak frekuensi pendengaran bagi beberapa jenis haiwan seperti yang ditunjukkan di sini. Okey, jadi di sini ada 6 jenis haiwan yang berbeza di mana dia akan mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi yang berbeza. Dolphin boleh mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 40 hingga 100,000 Hz, manakala kelawar pula boleh mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 2,000 hingga 1,110,000 Hz. Julak frekuensi bagi anjing pula antara 67 hingga 45,000 Hz. Tikus antara 200 hingga 76,000 Hz dan gajah julatnya antara 16 hingga 12,000 Hz. Julak frekuensi pendengaran bagi ikan emas di antara 20 hingga 3,000 Hz sahaja. Dan apakah kepentingan manusia dan haiwan lain mempunyai sepasang telinga? Okey. Kepentingan pendengaran stereofonik bagi manusia adalah untuk menentukan lokasi sumber bunyi dengan tepat. Pendengaran stereofonik dapat membantu haiwan pemangsa untuk menentukan lokasi mangsa, dan bagi haiwan mangsa, kelebihan pendengaran stereofonik ini membantu mereka menentukan lokasi pemburu supaya dapat melarikan diri daripada pemburu tersebut. Seterusnya kita lihat fokus kita yang terakhir, organ deria dan gerak balas beberapa haiwan lain. Gerak balas terhadap rangsangan lazimnya menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Terdapat 7 organ deria dan gerak balas beberapa haiwan yang lain. Organ deria dan gerak balas tersebut ialah garis lateral, pengeluaran feromon, mata, organ Jacobson, penderia tubuh, misai, dan yang terakhir adalah medan elektrik. Seterusnya, kita akan lihat satu demi satu bagaimana organ deria ini dapat menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Garis lateral
merupakan satu sistem organ deria yang terdapat di sepanjang badan ikan. Dan garis lateral ini fungsinya ialah untuk mengesam perubahan gerakan dan getaran yang berlaku di dalam air, sekaligus membantu ikan mengesam kehadiran mangsa atau pemangsa. Gerak balas yang seterusnya ialah pengeluaran feromon. Feromon dikeluarkan oleh kumbang betina untuk membantu mencari pasangan. Feromon yang dikeluarkan oleh kumbang betina tersebut akan dikesan oleh kumbang jantan menggunakan antena. Dan lebah juga mengeluarkan hormon feromon sama seperti kumbang. Organ deria yang seterusnya ialah mata. Kebiasaannya haiwan cuma mempunyai sepasang mata sahaja. Ini berbeza dengan serangga berkaki 8 iaitu lelabah. Lelabah ini mempunyai lebih daripada sepasang mata. Dan keupayaan penglihatan mata lelabah ini sangat baik dan medan penglihatannya ialah 360 darjah. Mata ini membantu dalam mengesam pergerakan musuh dan juga mangsa. Organ deria yang seterusnya adalah organ Jacobson. Jacobson ini terdapat pada lelangit mulut reptilia. Fungsi organ ini ialah untuk membantu reptilia tersebut mengesam bau dan seterusnya mengesam musuh. Organ Jacobson ini juga terdapat pada lelangit kucing, lelangit mulut kucing dan fungsinya juga adalah sama. Organ deria yang seterusnya dipanggil sebagai penderia tubuh. Penderia tubuh merupakan organ yang terdapat pada serangga seperti belalang dan cengkerik. Belalang dan cengkerik mempunyai gegendan telinga pada abdomen yang berdekatan dengan kaki yang dipanggil sebagai timpanum. Fungsi organ ini ialah untuk mengesam bunyi dan pergerakan udara. Organ deria seterusnya ialah misai. Misai yang diperkatakan di sini ialah misai yang berbentuk seperti duri yang tajam dan kuat yang terdapat pada badan landak. Fungsi misai ini pada landak ialah sebagai pertahanan badan, iaitu dengan cara melepaskan duri misai ini ke arah musuh apabila diserang. Seterusnya organ ataupun gerak balas yang terakhir iaitu medan elektrik. Terdapat beberapa spesies ikan yang mempunyai organ elektrik yang akan menghasilkan caj elektrik. Caj elektrik ini akan menghasilkan medan elektrik di sekeliling badan semasa menyerang mangsa atau pemangsa. Belu elektrik dan Ramirezi ialah dua contoh spesies ikan yang menghasilkan medan elektrik. Sampai di sini saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu berharap perkongsian ini dapat membantu murid-murid dalam pembelajaran, terutamanya murid-murid tingkatan 3. Sekian, salam hormat dan jumpa lagi.